Itu yang pelik, tiba-tiba sekarang ni ada orang jumpa dan mendakwa itu cincin Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi. Hai guys, setiap tahun bila masuknya Rabiul Awal, maka meriah seluruh dunia mengadakan macam-macam program untuk mengingati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara program yang diadakan seperti exhibition ataupun pameran yang mempamerkan barang-barang peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ramai orang datang, cukup bagus. Dan antara yang viral seperti Nilofa yang menangis sebab melihat rambut Rasulullah SAW, dan itu juga satu contoh yang baik menunjukkan bahawa Nilofa merindui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi perbincangan dan kontroversi ialah apabila wujud pertikaian. Adakah barang-barang yang dikatakan peninggalan Nabi adalah betul-betul sahih barang-barang peninggalan Nabi? Sebab pernah kecoh beberapa tahun yang lalu bila diadakan pameran sebegini, kantoi sijil yang dikatakan mengesahkan barang Rasulullah adalah asli, sijil tu pun adalah palsu. Maka wujudlah gerakan-gerakan yang menunggang agama, menunggang nama Rasulullah, dapat untung berganda-ganda. Rupa-rupanya yang dipamerkan itu adalah palsu dan tidak asli. So hari ini Bro Amin nak kongsikan beberapa dapatan Bro Amin. Adakah benar barang-barang yang dipamerkan itu adalah asli peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pertama sekali, Nabi setelah wafat tidak meninggalkan banyak benda. Di dalam Sahih Bukhari ada sebut, ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda mautihi dirhaman wa dinaran wala 'abdan wa amatan illa baghlah wa silah wa ardan ja'ala sadaqah. Maksudnya, bila Nabi Muhammad SAW wafat, baginda tak tinggalkan dirham, tak tinggalkan dinar, maknanya duit lah, harta lah, tak tinggalkan hamba lelaki maupun perempuan, kecuali beberapa benda je. Pertama, seekor bagal. Kedua, senjata ataupun pedang Nabi, dan juga tanah yang disedekahkan. Itu je. Sebab kedua, banyak barang peninggalan Nabi hilang. Antaranya cincin Nabi SAW yang ada ditulis kat situ Muhammad Rasulullah SAW. Cincin tu dipakai oleh Saidina Abu Bakar, kemudian lepas tu dipakai oleh Saidina Umar, kemudian dipakai oleh Saidina Osman. Tapi pada zaman Saidina Osman, selepas 6 tahun pemerintahan beliau, cincin tu terjatuh di dalam satu telaga, nama dia Bi'ru Aris. Jadi qalas. Itu yang pelik, tiba-tiba sekarang ni ada orang jumpa dan mendakwa itu cincin Nabi. Dan jumpa kat telaga tu kot, wallahu alam. Dan yang ketiga, para sahabah yang memang ada dan menyimpan barang-barang peninggalan Nabi, mereka siap-siap wasiat dah, kalau mereka mati maka ditanamkan bersama dengan barang-barang peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya sahabat Nabi yang bernama Sahal bin Sa'ad. Dan yang keempat, menurut Ibn Kathir, banyak barang-barang Nabi hilang, terutama sekali sewaktu peperangan. Antaranya sewaktu di akhir zaman pemerintahan Abbasiyah, apabila tentera Tatar menyerang Baghdad. Menurut Ibn Kathir, di dalam peperangan ini banyak sangat barang-barang Nabi yang hilang. Yang paling utama adalah burdah Nabi, pakaian Nabi, jubah Nabi, kain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan nombor 5 yang menjadi masalah, kenapa ramai orang berdebat soal barang peninggalan Nabi yang kita nampak sekarang, rata-rata ada di Turki, ada di India, malah ada di Malaysia. Mereka tidak ada dalil, tidak ada bukti yang menyatakan betul ke benda tu barang Nabi. Saya dah sebut ada 4 sebab tadi kenapa barang Nabi banyak hilang. Tiba-tiba ada kat situ, ada kat sini, ada kat merata-rata. Dan tak dinafikan di luar sana ada penunggang agama yang mendakwa barang tu, barang ni adalah peninggalan Nabi. Dia boleh buat duit kau-kau dengan perkara tersebut. Minta jauh lah, na'uzubillah. Apalah kiranya dalam kita menyambut Maulidur Rasul, bukan Maulidur Rasul sahaja kita mencintai Nabi, tetapi kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam hari-hari. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Sekiranya kita mencintai Allah, maka ikutlah Allah, ikutlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana nak ikut Nabi? Kita belajar hadis Nabi, kita belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukannya kadang-kadang kita bertawassul dengan yang bukan-bukan. Maka bermula hari ini kita belajar Sahih Bukhari, kita belajar Sahih Muslim, kita belajar Riyadhus Salihin, kita belajar Matan Arba'in, masjid-masjid, ada ramai ustaz-ustaz yang ada ilmu tentang hadis. Dan percayalah, makin banyak kita belajar hadis, makin banyak kita kenal Nabi, makin kita mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam.
Itu dia beberapa dalil-dalil dan juga fakta-fakta yang kongsikan. Korang fikir-fikirkanlah. Tapi yang penting, Nabi Muhammad SAW dalam khutbah wadak baginda mengingatkan kita, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballah wa sunnata rasulih. Maknanya bila Nabi meninggalkan kita, baginda tak tinggalkan apa-apa melainkan dua perkara, iaitu kitab Allah dan juga sunnah Nabi. Dan kalau kita berpegang teguh dua-dua benda ni, kita dijamin takkan sesat selama-lamanya. Barang-barang peninggalan tu boleh jadi banyak pertikaian, tapi yang confirm dan sepakat di kalangan para ulama, peninggalan Nabi yang tidak ada pertikaian adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, insya-Allah dalam video seterusnya mereka akan kongsikan antara kitab-kitab yang ditulis tentang Nabi berdasarkan kepada hadis-hadis yang sahih. Tapi kita lihat dulu, sehingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.